Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana masih lagi memberi kami nafas untuk bersama-sama dalam menghadiri majlis kita ni, program kita ni Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini Syawal yang keberapa ya? Keempat ni. Saya pun dah lupa kalau Ramadan tu okey sebab dia mengikut bab. Kita dah langkau bab kita sekarang dah sampai bab 35 mengebara. Bermakna kita dah 35% daripada isi buku ini telah kita bincang secara santai, secara sepintas lalu, dan memang bab ini, bab-bab yang ada dalam buku ini sengaja didesain untuk kita memberi tazkirah ringkas. Baik tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa juga, rutin lah ya. Kita mula 6.25 waktu saya, dan sementara menunggu 6.25 kita berceritalah sedikit-sedikit tentang pengalaman kehidupan yang telah kita lalui, yang telah saya lalui dan telah dibukukan. Kebanyakan buku-buku kami memang menceritakan kisah kehidupan yang telah dilalui dan pengajaran yang kita dapat. Jadi kadang-kadang ada orang tak suka bila kita bercerita tentang diri kita, kita bercerita tentang perjalanan kita, tetapi apa yang sebenarnya yang terkandung dalam hati itu yang lebih mustahak ya semasa kita menulis buku tersebut. Kadang-kadang apa yang nak ditulis berulang-ulang kita baca tolak. Boleh ke tidak? Akhirnya kita minta pada Allah SWT, ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai suatu amal kebajikan. Baik, salah satu perkara yang telah saya lalui dalam kehidupan saya ialah perasaan malu. Malu ni macam mana ya? Tuan-tuan pun ada perasaan malu, semua orang ada perasaan malu. Tetapi yang paling tak best kalau kita malu untuk melakukan kebaikan. Kita nak melakukan kebaikan, kita rasa malu nak buat tu. Kita takut orang mengata kita takut macam-macam lah. Contoh ya, kalau kita berjalan, topik hari ni mengembara kan. Kalau kita berjalan, kita di airport, kita tak malu bawa buku bawa novel ke yang tebal-tebal tu. Saya tengok ramai orang bawa tu. Kita tak malu nak bawa buku Beri 2 minit ni. Kita tak malu nak bawa apa-apalah, surat khabar ke, macam-macam lah yang kita nak baca. Tetapi ada tak perasaan malu nak bawa Quran kecil tu, dan kemudian duduk di balai menunggu tu sambil duduk tu baca Quran ataupun baca terjemahan dia, tengok apa yang tu. Kita ada masanya kita akan terlintas dalam hati, ya Allah, takut orang mengata kita nak tunjuk alim lah tu. Ini perasaan-perasaan yang muncul ya bila kita nak buat kebaikan yang spesifik, yang lebih condong kepada kita katakan kebaikan yang bukan norms kepada masyarakat umumnya. Jadi dalam kapal terbang misalnya katanya, kita perjalanan panjang, kita nak baca buku, kita nak baca Quran, tapi biasanya Quran ditepikan lah, terjemahan diketepikan kerana ada perasaan-perasaan tersebut. Tapi ada juga orang benda yang tak okey, dia tak malu. Saya ambil cerita kecil je. Tapi benda ni selalu sangat kita lazimi ya. Kita tengok saya dengan UiTM misalnya kan. UiTM ni kuat semangat. Kalau ada jamu, kalau ada mesyuarat makan. Kalau ada sikit-sikit makan. Itu seronoknya kerja. Dan apabila kita ada jamuan makan kan, ada orang tak malu tahu. Dalam dia ni dah siap Tupperware, dah siap dah apa semua. Orang tak habis makan lagi. Jamuan tak habis lagi, dah siap nak ambil buat balik dah. Jangan, itu majlis tu. Bukan orang tak bagi bawa balik makan ni. Saya cakap dengan staf saya, jangan buat perangai macam tu. Malulah sikit. Malu pada diri kita ni. Bila majlis dah selesai, ambillah, buat balik, tak apa. Memang orang akan suruh ambil buat balik. Tuan-tuan, mesti ada sedikit perasaan malu tu untuk melakukan perkara-perkara yang kita nak, memang kita nak tu, tapi sabar. Jadi perkara-perkara seumpama itu kita tak malu. Banyak juga perkara-perkara yang kita tak malu melakukan dengan Allah Subhanahu Taala. Ini lagi dahsyat lagi. Allah suruh kita buat, kita tak buat. Allah larang kita buat, kita buat. Ini banyak berlaku. Dan kita tak malu bekerja sebelah surau. Sebelah ni kita bekerja buat renovation ke apa semua. Bila masuk waktu kita relax je.
Saya kalau lalu nak pergi ke surau tu, ada orang bekerja tu, kadang-kadang kita tak kuasa tak. Bukan tak kuasa, macam tak ada upaya nak cakap. Tapi saya lawan juga, saya kata, bang, jom berhenti dulu, kita solat dulu. Tak apa. Nanti saya solat. Nanti itu tak tahu lah bila. Mudah-mudahan Allah dengan ajakan kita jadi asbab itu, maka Allah buka pintu hati. Begitu ya, jangan malu ya untuk mengajak orang buat kebaikan. Dan banyaklah, terutamanya kepada kaum keluarga kita. Kena cakap lah. Kena ajak. Jangan malu-malu pada pada orang yang hampir, orang yang kita sayang. Bukankah kita nak masuk syurga tanpa dihisap bersama dengan orang yang kita sayang? Jadi kalaulah kita begitu, bermakna kita kena ambil langkah-langkah yang sesuai. Dalam hidup saya ni, yang malu sekali, yang paling saya malu sekali nak buat kebaikan, nak belajar Quran. Saya buta huruf, saya tak pandai baca Quran. Mengambil masa 40 tahun untuk hilang rasa malu. Maksudnya lebih kuranglah 40 tahun lah kan, masa kecil-kecil tu saya kira lah, mungkin 35 tahun lah. Dan bila nak pergi menunaikan fardu haji, saya menangis dengan Allah SWT. Saya kata, ya Allah tolonglah, ya Allah aku malu, ya Allah aku nak belajar Quran ni, ya Allah, tapi aku dah tua, ya Allah, 40 tahun, macam mana aku? Ya Allah, profesor tak kerti baca Quran. Ya Allah, ada PhD tak kerti baca Quran. Oh, kita bandingkan dengan kedudukan kita bandingkan dengan kelulusan kita, dan kita malu untuk melakukan kebaikan tersebut. Tetapi Masya Allah, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT. Saya bersyukur sangat. Saya belajar dengan Ustaz Hafizi, dia datang rumah ni belajar. Rumah bawah. Saya rumah asal. Dan belajar daripada alif, bata, babi, bu, apa semua belajar daripada situ. Ya Allah, umur 40, Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim. Belajar dengan budak Tafiz. Contoh, ya Allah subhanallah. Tapi saya habis dengan Ustaz Idris di surau Ittihadiyah Seksyen 9 Shah Alam tu. Dan Ustaz Idris, saya tahu dia malu dengan saya. Macam mana dia malu? Bila belajar, kita belajar di Dewan Solat tu. Lepas solat subuh lah biasanya. Saya baca kuat. Dia ni tak boleh baca slow-slow. Ni baca kuat. Memang tak betul punya bacaan. Akhirnya dia kata apa? Prof, kita pergi dalam bilik nak? Pasal apa? Dia tengok orang ada sekeliling-sekeliling kan. Dia menjaga aib saya lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, subhanallah, ada perlu perasaan malu, dan ada ketikanya kita tak boleh, kita kena lawan perasaan malu tersebut. Saya malu dengan abah saya. Dia tak tahu saya tak kerti baca Quran dulu. Tapi dia kata pada saya, Mel, abah salute pada Kamil. Berapa ramai orang yang nak belajar Quran ketika usia dia dah tua lah, 40 tahun. Macam Kamil buat ni, dia kata abah pun rasa macam abah tak sanggup lah. Dan cara buat ni betul lah, belajar daripada mengenal huruf macam tu. Okey. Jadi terus semangat, motivasi. Sebab itu anak-anak kita kena bagi motivasi. Jangan kutuk, kita tengok orang, jangan kutuk. Kita bagi perangsang, kita bagi arahan, arah supaya dia okey. Banyak buku-buku yang menceritakan, dia kata tengok Prof Kamil tu, dia jadi contoh pula. Dulu tak kerti baca Quran. Ya Allah. Tapi saya okey je lah. Sebagai satu motivasi kepada orang ramai. Baik, kita masuk dalam bab kita, bab 35, tajuk dia mengembara. Mengembara ni semua orang lakukan, insya-Allah. Biasanya mengembara dekat ataupun mengembara jauh. Dan satu hadis yang selalu disebut-sebutkan, dia kata apa? Saya tengok di sini ya. Saya selalu baca hadis ni, tapi saya nak bacakan berpandu kepada buku ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi bersabda, jangan bersusah-susah melakukan perjalanan jauh, melainkan untuk mengunjungi 3 masjid, iaitu masjidku ini, Masjid Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Jerusalem. Kalau nak pergi kerana beramal ibadat, nak perjalanan jauh ya, jangan nak bersusah-susah, aku cari 3 masjid ni. Itu maknanya disyariatkan, disebut 3 tempat ini. Tetapi yang ini saya dah biasa sebut. Saya nak sebut lagi satu ayat yang menjadi pegangan kami bila mengembara. Apa dia? Dalam ayat 46 surah Al-Hajj. Tolong semak ya, takut-takut saya tersilap. Banyak kali juga tersilap ya. Surah ayat 46 surah Al-Hajj yang bermaksud, dia kata apa? Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi? Maksudnya dia tak sebut Masjidil Haram, dia tak sebut Masjid Nabawi, dia Masjidil Aqsa, dia kata dia sebut di muka bumi. Muka bumi ni mana-mana pergilah. Allah kata ya. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut akan tergerak mereka
untuk memahaminya, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Maksudnya kita berjalan di muka bumi Allah ni, mata kita tengok. Oh, masyarakat dia macam gini. Oh, pergi ke Jordan. Okey, ni negara bumi Anbiya, tengok kehidupan masyarakat dia. Macam mana? Kita boleh buat ibrah tu. Kemudian kita pergi ke negara-negara Islam lain. Kita pergi ke negara barat. Kita pergi, saya belajar di Scotland. Saya belajar di Wales. Saya tengok macam mana apa dia punya cara. Kita tengok mata dia. Dengan mata ni kita tengok macam mana kehidupan mereka. Macam mana budaya mereka. Macam mana tingkah laku mereka. Supaya kita dapat belajar sesuatu. Dan Allah kata apa lagi? Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna. Balik serupa je. Kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta. Mata ni nampak tengok, tapi dia bukan mata yang buta, dia kata. Tetapi yang buta itu adalah mata hati yang ada dalam dada. Berapa ramai orang yang pergi mengembara, tapi tak nampak apa-apa pun. Balik cerita, seronoknya, cantiknya. Ya Allah, gini. Tetapi ibrahnya tak sampai ke hati. Dia bercerita tu kerana seronok nak bercerita pada orang yang dia dah berjalan pergi ke Balkan lah, pergi ke Kazakhstan lah, pergi ke Uzbekistan lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, subhanallah, Allahu akbar. Satu perkara yang saya nak sebut, dalam kita nak memulakan pengembaraan kita, kalau kita nak pergi haji tu macam-macam ritual kita buatnya. Apa ni, solat taubat lah, solat apa ni, minta dengan Allah, berdoa dengan Allah supaya dipermudahkan, Rabi yasir wala tu asir. Kita akan buat macam-macam ritual bila pergi menunaikan fardu haji, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak berjalan biasa-biasa, nak pergi mana-mana ni, ada tak kita rancang? Kalau kita mengembara kerana Allah, yang pertama sekali lah saya fikir, kita tengok jadual perjalanan kita ni, boleh jamak dan kasar ke tak boleh? Kalau boleh, dekat mana kita nak berhenti? Adakah pakaian yang kita pakai ini sesuai untuk berhenti itu semayang terus? Berapa ramai orang dia, Allah tengok, payah pakai seluar ketat, pakai ni, pakai apa semua, bila berhenti tengah jalan tak boleh nak semayang. Kena tukar, kena cari telekung pula. Tapi mak saya, dia kata dengan saya lah. Saya selalu kata, sebab apa ni, mak kata macam mana? Dia kata, Mel, mak tahu pakaian mak ni dah boleh buat solat. Tapi mak dah biasa dengan telekung. Mak kena pakai telekung juga. Okeylah, pakailah dengan telekung. Tapi berapa ramai di antara kita yang memang tak boleh semayang dengan pakaian perjalanan kita? Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak menutup aurat dengan sempurna lah. Pakaian yang menutup aurat dengan sempurna adalah pakaian yang boleh dibawa solat. Gitu je. Dan bagi orang lelaki pula, Allahu akbar, kena prepare lah. Kalau berjalan waktu subuh misalnya katanya, kita kena berhentilah solat subuh berjemaah lah. Kalau boleh berhentilah surau ke mana apa semua, alah, stesen minyak semua ada, surau-surau kecil, apa musolah apa semua tu, situ semayang kat situ. Mesti ada lah, insya-Allah. Insya-Allah ada orang yang akan berjemaah dengan kita. Jadi bila kita jaga solat kita, insya-Allah perjalanan itu akan diredai oleh Allah SWT. Kita pergi kerana Allah, kita jaga diri kita, Allah jaga kita. Jaga itu, jaga di sisinya, ya Allah. Jadi, kita happy lah perjalanan kita. Yang, berapa orang ini? Malah pula dia bangunnya. Baik. Ya Allah, ini saya kenal ni. Mumtazah Sanusi. Mumtazah Sanusi di Penang ni. Mumtazah Sanusi ni pernah berhubungan dengan saya dulu. Roza tak kenal, saya kenal. Saya tengok nama-nama tahu. Wan Yusof, Wan Sulong. Okey, patutnya hadiah hari ni dua, ada sumbangan daripada hamba Allah. Dia minta spesifik supaya saya bagi buku, dia mahu daku di sana, dan juga ceritalah. Dia beli satu set buku untuk dia, tapi dia bayar 2 set, dia kata, Prof, 1 set lagi tu bagi pada khalayak. Ya Allah, manusia ni macam-macam ada. Kan dia punya tu. Jadi nanti antara Muntazah, Wan Yusof dengan Manap ni saya akan pilih lah. Siapa dapat ni satu. Tetapi saya tambah satu lagi hadiah. Daripada kami sendiri. Dah orang duk bagi. Saya pun kata pada Roza, biarlah hari ni saya tambah satu lagi. Untuk saya tambah ni je lah. Buku, beri 2 minit. Buku ni murah. RM25 je. Buku ni mahal. Kedekut sikit kan. Tapi kan bukan kita dah belajar. Kamu bagi sesuatu yang kamu sayang. Bukan nilai dia. Semua buku-buku saya sayang nak bagi pada orang. Tetapi yang kita sayang itulah bila kita bagi, dia lebih bermakna. Okey, hubungi kami 019 315 4444. Beritahu
saya dah terpilih untuk mendapat hadiah pada pagi ini alamat saya. Tak payah buat karangan panjang-panjang ya. Tak payah. Tulis macam tu je. Nanti insya-Allah hari ini saya rasa tak sempat dah. Saya akan post besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.